Malaysia bakal hadapi krisis telur paling dahsyat, banyak ladang gulung tikar. Kekurangan telur di negara ini boleh menjadi lebih teruk tidak lama lagi, dengan petani berkata mereka kehilangan wang dalam menghasilkan makanan ruji. Penutupan kira-kira 40% ladang ayam, yang telah jatuh daripada lebih 300 kepada hanya 170 tidak membantu. Mereka yang masih beroperasi berkata mereka memerlukan subsidi yang lebih baik untuk mengekalkan harga rendah, terutamanya dengan peningkatan 2 kali ganda harga makanan ayam. Ramai daripada mereka mengatakan mereka juga berada di ambang lipatan. Petani kata mereka rugi 5 sen sebiji walaupun subsidi kerajaan 5 sen sebiji. Timbalan Presiden Persekutuan Persatuan Peladang Ternakan Malaysia Lee Yun Yeow berkata perang di Ukraine telah mendorong harga jagung dan kacang soya naik sebanyak 50% lagi antara April dan Jun. Makanan jagung dan kacang soya membentuk lebih 80% makanan ayam. Sejak wabak 2 tahun lalu, petani telah bergelut kerana kos makanan yang semakin meningkat. Dulu jagung berharga RM800 setan sebelum wabak. Semasa COVID-19, ia meningkat kepada RM1,300 setiap tan. Kini, ia lebih RM1,800 setan, katanya semalam. Hidangan kacang soya, katanya, kini berharga lebih RM2,650 setan, meningkat daripada RM1,650 pada Januari 2020. Lee berkata walaupun kerajaan telah menetapkan harga siling pada 35 sen sebiji, grade C, dari 5 Februari hingga 30 Jun kos pengeluaran telah meningkat kepada 45 sen sebiji. Jadi, dengan subsidi 5 sen setiap telur, kita rugi 5 sen. Dengan pengeluaran harian semasa sebanyak 28 juta tan, kerugian ialah 1.04 juta ringgit sehari dan 42 juta ringgit sebulan untuk petani, katanya. Bagi Julai dan Ogos kerajaan telah mengumumkan kenaikan harga siling sebiji telur sebanyak 2 sen, tanpa sebarang kenyataan mengenai subsidi. Lee, pengerusi unit lapisan ayam persekutuan, berkata persekutuan mahukan subsidi sebanyak 8 sen sebiji telur mampu dijual pada harga kos. Kami tidak bercakap tentang keuntungan, tetapi hanya untuk pulang modal supaya kami boleh membayar pembekal dan pekerja kami, katanya. Lee berkata bahawa banyak petani kecil telah ditutup untuk selama-lamanya, manakala ladang yang lebih besar telah mengurangkan pengeluaran, terutamanya kerana mereka tidak boleh beroperasi dengan kerugian. Selain itu, kenaikan gaji minimum daripada RM1,200 kepada RM1,500 pada Mei dan kenaikan kos lain, telah memburukkan keadaan petani, katanya. Beliau memberi amaran bahawa kekurangan telur akan berlaku jika petani terpaksa meneruskan penjualan dengan kerugian. Jika kerajaan tidak berminat untuk memberikan subsidi yang munasabah, ia sepatutnya membenarkan harga diapungkan dan membiarkan kuasa pasaran yang menentukan. Para petani kini menahan nafas terakhir mereka di unit rawatan rapi. Industri ternakan ayam boleh runtuh tidak lama lagi, katanya. Lee berkata mengapungkan harga bukan perkara baru di Malaysia kerana, pada masa lalu, harga telur hanya dikawal semasa musim perayaan. Mengenai kekurangan telur di Sabah, ahli jawatan kuasa Persekutuan Chia Seong Po berkata lebih banyak kekurangan dijangka apabila petani mengurangkan pengeluaran disebabkan kos yang tinggi. Jika persekitaran perniagaan tidak kondusif, petani sudah tentu mengurangkan pengeluaran. Kami tidak boleh menghentikan pengeluaran kerana anak ayam dan ayam masih ada, katanya.